Tiga orang ulama menziarahi Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani. Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani ini satu guru, dia adik-beradik seguru dengan Imam Ghazali, berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Imam Ghazali suluk dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi, salah seorang daripada adik-beradik seguru dia ialah Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani. Jadi Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani ni, orang dia tu terkenal sebagai ulama tarekat. Dia tak terkenal macam Imam Syafi'i, terkenal sebagai ulama fiqah, tak. Dia terkenal sebagai ulama tarekat. Jadi pada zaman dia tu ada dua orang ulama yang hebat. Satu nama dia Ibnu Saqa, ada tiga orang lah nak sebut. Satu nama dia Ibnu Saqa, satu nama dia Abdullah Ibn Asrun, satu nama dia Syekh Abdul Qadir Jalani. Ketika tu Syekh Abdul Qadir ketika muda lagi. Cerita ni kaitan dia seperti mana yang kaitan Imam Ahmad bin Hanbal doa untuk raja tadi, raja tu mati malam tu juga. Sebab makbul doa para wali. Okay, jadi Ibnu Saqa ni dia kata, mari kita ziarah Syekh Yusuf Hamdani. Mari kita ziarah Syekh Yusuf Hamdani. Aku nak ziarah dia dan aku nak bagi dia satu soalan yang aku tahu tak ada siapa boleh jawab. Jadi maksudnya tujuan dia nak tanya Syekh Yusuf Hamdani untuk menjatuhkan maruah sebab dia tahu tak ada siapa boleh jawab. Kemudian Abdullah Ibn Asrun pula dia kata, aku nak jumpa Syekh Yusuf Hamdani, aku nak tanya dia satu soalan, aku nak tengok macam mana cara dia jawab. Maksudnya dia nak cubalah, tak nak menjatuhkan tapi nak cuba macam mana cara dia jawab. Kemudian orang tanya kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir macam mana kau, apa pula tujuan kau? Dia kata, jadi Syekh Abdul Qadir kata, aku pergi ke sana, aku tak nak apa-apa, aku hanya nak mengambil tabarruk saja, nak ambil berkat saja, jumpa orang alim, nak ambil berkat saja. Jadi pergilah mereka semua ke rumah Syekh Yusuf Hamdani dan Syekh Yusuf Hamdani tak muncul dan Syekh Yusuf Hamdani, Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani ni, dia ni terkenal dengan hilang, selalu hilang, magic hilang. Kejap ada, kejap tak ada. Datang masjid tak tahu bila, keluar masjid tak tahu bila. Itu memang Syekh Yusuf Hamdani punya cerita, dalam fatwa memang itu disebut. Memang itu peribadi dia. Jadi bila tiga orang ni sampai kepada rumah Syekh Yusuf Al-Hamdani, Syekh Yusuf tak muncul. Tiba-tiba Syekh Yusuf muncul. Syekh Yusuf Hamdani cakap, dia kata, engkau Ibnu Saqa, dia kata, engkau nak bertanya kepada aku, engkau ziarah aku sebab kau nak bertanya kepada aku satu soalan yang aku tak boleh jawab, dia katakan. Soalan kau ialah ini dan jawapan kau ialah ini. Aku lihat pada mata kau itu ada api kekufuran. Engkau akan mati dalam kafir. Kemudian dia kata pula, engkau Abdullah Ibn Asrun, engkau nak bertanya kepada aku satu soalan yang kau nak tengok apa aku jawab. Soalan kau ialah ini dan jawapan dia ialah ini. Engkau, aku lihat dalam mata kau penuh dengan keduniaan. Engkau akan difitnah dengan dunia. Adapun kau Abdul Qadir Jalani, aku lihat pada kau penuh kebenaran. Dan aku lihat pada kau itu ada nur kesucian. Engkau akan jadi wali kutub dan semua wali-wali akan berada di bawah tapak kaki kau. Jadi habislah cerita kat situ. Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani pun ghaib, hilang. Jadi mereka pun melalui hidup mereka seperti biasa. Kemudian Ibnu Saqa, yang Syekh Yusuf Hamdani kata dia akan mati kafir tadi tu, Ibnu Saqa ni, dia ni sebabkan dia pandai hebat. Ibnu Saqa ni tuan-tuan, dia ni ialah muwajjah. Zaman dia tu orang yang ulama paling hebat berbahas. Siapa bahas dengan dia semua kalah. Jadi dia memang ahli debat. Jadi kerajaan pun panggil dia supaya dia jadi ahli debat, lawan dengan padri Rom. Lawan dengan padri Rom Kristian, lawan menang agama Islam. Jadi Rom pun dah cemas. Jadi apa orang Rom tu buat, raja Rom tu buat, dia keluarkan anak dara dia untuk hidangkan makanan. Ibnu Saqa tadi berkenan dekat anak dara dia. Ibnu Saqa cakap, kawinkanlah aku dengan anak kau. Jadi raja tu cakap, mana boleh, aku Kristian, kau Islam. Dia kata, kalau kau nak kahwin dengan anak aku, kau kena masuk Kristian. Dia kata, boleh. Jadi dia murtad ke situ. Jadi dia pun murtad sebab dunia tadi, nak kahwin. Murtad. Jadi tak doa yang Abu Yusuf cakap tadi. Jadi suatu saya nak sebut ni sebab perkara ni berlaku je tuan. Perkara ni berlaku je. Jadi nak sebut dia mati kafir. Dia pun murtad. Bila dia murtad, dia pun dibala. Allah pun bala dia dengan satu penyakit yang ganjil sehingga dia tu dibuang dari istana. Ceritanya penyakit tu raja nak bunuh dia. Tapi bunuh dia, nanti orang Baghdad cari balik, ada rakyat kami mati di Rom kan. Jadi tak boleh bunuh, buang dia di pasar. Jadi peminta sedekah kat pasar. Jadi datanglah beberapa orang Baghdad, orang Islam yang berniaga ke Rom. Bila berniaga ke Rom, nampaklah ada orang ni minta, tak marilah kau masuk Islam balik. Dia kata tak boleh, aku dah ni, dia kata lidah aku dah tak boleh ngucap lagi. Jadi pendek ceritanya dibawa balik ke Baghdad. Kemudian dirawat, tak mau rawat, sampailah dia tu mati. Ketika dia nak mati,
pusingkan badan dia tu menghadap kiblat, badan dia tu terbalik membelakangkan kiblat. Pusingkan balik menghadap kiblat, badan dia terbalik sendiri. Pusing menghadap kiblat, badan dia terbalik sendiri. Jadi seperti mana yang didoakan di Syekh Abi Yusuf Al-Hamdani tadi, mati kafir. Memang mati kafir. Sebab itulah buat kurang adab, jahat adab dengan ulama. Kemudian Abdullah ibn Asrun. Abdullah ibn Asrun ni tuan-tuan, pangkat dia, sikit je lagi tuan-tuan, lagi saya dah tutup dia ni. Abdullah ibn Asrun ni, dia adalah Imam Syafi'iyah. Imam Syafi'iyah fi zaman ni. Dia yang bawa cerita-cerita ni sebab dia yang hidup. Dia yang cerita balik cerita ni. Jadi Abdullah ibn Asrun ni, dia adalah ulama paling besar, ulama Syafi'i paling besar dia pada zaman tu. Sebab tu gelaran dia Imamu Syafi'iyah. Syafi'iyah tu maksudnya ulama-ulama Syafi'i. Jadi dia imam. Imam bagi semua ulama-ulama Syafi'i. Jadi oleh kerana ilmu dia tu hebat sangat sampai dia pun berkenan oleh sultan juga, istana panggil dia, kesudahannya dia duduk dalam istana, dia hanya jaga emas dan perak. Sepatutnya orang yang mempunyai ilmu, dia kena keluar, memberi khabar takut kepada masyarakat, ajak orang kembali kepada Allah. Ajak orang kembali kepada Allah, tapi dia tak. Dia duduk, dia dapat pemberian kurniaan-kurniaan daripada raja, kurniaan-kurniaan daripada sultan, sampai dia pun tak mengajar, dia habiskan umur dia dengan emas dan perak. Betul betul cakap Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani. Syekh Abu Yaqub cakap, Yusuf Al-Hamdani cakap, dia akan difitnah dengan dunia. Sebab dia hanya dapat keseronokan daripada kurnia-kurnia daripada kerajaan, tapi dia tak dapat gunakan ilmu dia untuk masyarakat tak dapat. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani pula, memang sampai sekarang tuan-tuan kenal Syekh Abdul Qadir, orang gerakan dia apa? Sultan Aulia. Memang daripada dulu. Dan dia tu dapat berkat daripada mana? Daripada Syekh Yusuf Hamdani. Jadi ini yang saya nak sebut tuan-tuan, daripada cerita yang disebut akan cerita ni tadi. Sebenarnya satu penyokong, kalau tuan-tuan rasa-rasa tak percaya ataupun tuan-tuan dengar apa ni fitnah-fitnah yang berada zaman sekarang ni, orang kata cerita tu sebagai jadi saya nak ceritakan perkara yang sabit, yang tuan-tuan nak kena tahu dan tuan-tuan nak kena hati-hati, sebab memang datang daripada hadis Nabi sendiri. Nabi kata, man adali waliyan, barang siapa yang memusuh bagi pihak aku akan seorang wali, faqad adantuhu bil harbi, nescaya aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Jadi kita punya leluhur, kita punya cara ahli sunnah wal jamaah memang ajar supaya hormat ulama, supaya hormat para wali.